Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. A.B. Hamid bin Ali kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan topik ketiga kita, iaitu kurikulum pendidikan Islam di sekolah menengah. Saya akan membentangkan tajuk khusus, iaitu kerangka kurikulum standard sekolah menengah. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, KSSM Pendidikan Islam. Ia mula dilaksanakan bermula pada 2017, menggantikan KBSM yang berakhir pada 2016. Okey, KSSM Pendidikan Islam ini digubal bagi memenuhi keperluan membina dan membentuk pribadi Muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh. KSSM Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid yang mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah SAW. Murid juga dibimbing agar boleh menghubung kait antara ilmu akli dan ilmu nakli, iaitu ilmu wahyu lah. Ilmu nakli ini untuk memberi sumbangan kepada tamadun umat. Seterusnya ia memberi penekanan kepada aspek ilmu amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata pelajaran ini, murid dibekalkan dengan pengetahuan asas tentang Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Murid bukan sekadar dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik untuk mengenal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pelajaran ini juga murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri serta masyarakat berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemahiran abad ke-21, kemahiran berfikir arah tinggi, i'tikadat dan kemahiran menakul dimasukkan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum pendidikan Islam agar modal insan yang dilahirkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan pembelajaran PDP perlu dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan. Pelbagai kaedah pentadsiran digunakan bagi membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik. Itu pentadsiran formatif. Pentadsiran formatif dijalankan secara berterusan semasa pengajaran dan pelajaran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Manakala pentadsiran sematif pula ia dilaksanakan bagi menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid. Matlamat pendidikan Islam pula itu membina dan membentuk hamba atau khalifah Allah yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyumbang ke arah mempertikatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Manakala objektif dia pula iaitu objektif KSSM Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid itu dia mencapai objektif berikut, iaitu yang pertama, membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Lepas tu melazim baca Al-Quran dalam kehidupan, menghafal ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih, mengamalkan bacaan ayat hafazan, sampailah yang terakhir itu merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya. Dia mempunyai 12 objektif. Okey, seperti antum semua tengok kat sini. Nombor 8, merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakini sebagai pegangan dan tujuan dalam kehidupan. Nombor 9, dia merumus kefahaman ilmu fiqh dan mengamalkannya serta menghayati dalam kehidupan. Dia meliputi segalanya, ada akidah, fiqh, akhlak, semua yang ada belakang. Dan objektif yang terakhir dia itu membaca dan menulis jawi untuk melestarikan tulisan jawi itu sebagai warisan budaya. Okay. Ini kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ni dia digubal berdasarkan kerangka KSSM.
Manakala kerangka KSM ni dia mempunyai 6 tunjang. 6 tunjang. Yang pertama komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan. Yang keempat keterampilan diri. Yang kelima perkembangan fizikal dan estetika. Yang terakhir sains dan teknologi. Keenam tunjang ini menjadi lapangan utama. Lapangan utama yang menyokong antara satu sama lain. Dan disepadukan dengan pemikiran kritis dan kreatif serta inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk melahirkan modal insan yang seimbang, yang menghayati nilai-nilai murni, berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritik, kreatif dan inovatif. Seperti mana yang antum lihat ke depan ni. Okey, komunikasi. Komunikasi ni dia fokus kepada penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian, melengkapkan diri ke alam kejayaan. Yang ini yang terdapat dalam subjek pendidikan Islam. Tunjang pertama ni ada berkaitan dengan cara Nabi menyampaikan dakwah. Ada dalam bab ke-20 tak silap saya. Okey, seterusnya kita pergi pada tunjang kedua, kerohanian, sikap dan nilai. Itu penghayatan amal agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan. Peringatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, pembentukan insan berakhlak mulia, berintegrasi dan accountability. Kalau lihat kepada tunjang kedua ni, ia dekat dengan matlamat kurikulum pendidikan Islam seperti mana yang saya bentangkan tadi. Okey, seterusnya yang ketiga, kemanusiaan. Itu pertama, pembinaan warga negara untuk abad ke-21. Yang kedua, penguasaan ilmu dan pengetahuan. Seterusnya, perkembangan kemahiran intelektual. Seterusnya, penghayatan nilai asas demokrasi. Yang terakhir, pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya tunjang yang keempat, dia fokus kepada pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Seterusnya, penghayatan nilai positif, harga diri dan keyakinan diri seorang murid itu. Seterusnya, penonjolan potensi kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif. Yang keempat, membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat. Okey. Yang tunjang kelima, perkembangan fizikal dan estetika. Dia fokus kepada pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri. Okey, seterusnya pengaplikasian daya imajinasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam menzahirkan idea dan menghasilkan karya. Yang terakhir, sains dan teknologi. Tunjang terakhir itu fokus kepada penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi. Seterusnya, pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian, berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, matematik dan teknologi. Okey, saya telah dapati dalam subjek pendidikan Islam dan saya telah jumpa bab-bab yang berkaitan dengan keenam tunjang ini, seperti yang Satizah tengok kat sini lah. Contohnya komunikasi tu, macam saya kata tadi, dia ada dalam bab ke-20, tajuk terbitnya Fajar Dakwah. Yang seterusnya kerohanian sikap tu ada bab-bab dia. 44, malu perisa iman. Itu dia ada menyentuh poin yang pertama, itu penghayatan amal agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan. Okey, bab ke-4 ada malu perisa iman. Jadi malu ni ada kaitan dengan nilai murni lah, nilai murni sikap ni lah. Lepas tu bab ke-25 muliakan ibu bapa. Yang ni pun berkaitan dengan sikap juga, nilai murni. Lepas tu santuni jiramu. Bab yang ketiga ada juga, itu panduan daripada Allah. Yang ni menyentuh kepada poin yang kedua, itu peringatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian. Begitulah yang lain ada belaka. Tunjang ketiga ada bab yang ke-8, amanah terhadap harta dan nyawa. Okey, rasanya itu saja untuk
pembentangan hari ini. Okey, sekian. Terima kasih kerana sudi mendengar. Itu saja.